Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tepat jam 10 berita dunia kita mulakan dengan perkembangan berikut. Berang setelah kapal dagang diserang di Laut Merah hingga mengganggu perdagangan global. Amerika Syarikat dan Britain menyerang puluhan sasaran di Yaman. Serangan pelbagai tindak balas kepada serangan berulang ke atas kapal dagang oleh kumpulan Houthi disokong Iran. Serangan udara bersama di Yaman itu dilancarkan sehari selepas gelombang serangan sebelah pihak AS terhadap sasaran berkaitan Iran di Iraq dan Syria. Ia juga sebagai tindak balas terhadap pembunuhan 3 askarnya di Jordan bulan lalu. Kenyataan bersama AS dan Britain menyatakan serangan kali ini memusnahkan 36 sasaran Houthi di 13 lokasi di Yaman sebagai tindak balas kepada serangan berterusan Houthi terhadap perkapalan antarabangsa dan komersial serta kapal tentera laut yang transit di Laut Merah. AS, Britain serta negara lain saling memberi sokongan untuk operasi itu. Sementara itu, di Rusia sekurang-kurangnya 20 maut dalam serangan Ukraine ke atas bandar yang diduduki Lysychansk. Menurut pegawai Rusia, kira-kira 10 yang lain cedera ketika operasi menyelamat diteruskan bagi mencari mangsa dari bawah runtuhan bangunan yang menempatkan kedai roti. Lysychansk di wilayah Lugansk jatuh ke tangan tentera Rusia selepas pertempuran 6 bulan dalam serangan Moskow pada 2022. Timbalan pengerusi pertama kerajaan wilayah Lugansk, Yuri Kodvin berkata pihaknya dengan Amercom serantau menyediakan semua bantuan yang diperlukan untuk membersihkan runtuhan. Misi paling penting ialah menyelamatkan nyawa, khususnya individu yang terperangkap. Kebakaran hutan yang dahsyat di Chile meragut lebih 49 nyawa. Menteri Dalam Negeri memberi amaran jumlah yang maut mungkin meningkat kerana kebakaran masih merebak hingga memusnahkan kediaman. Presiden Chile Gabriel Boric meninjau situasi dengan menaiki helikopter melintasi wilayah Valparaiso turut mengisytiharkan darurat. Krisis kebakaran semakin buruk kerana keadaan kering dan suhu meningkat sehingga 40 darjah Celsius. Kebakaran tertumpu di kawasan pelancongan Valparaiso di sepanjang pantai tengah Chile di mana ia telah memusnahkan beribu-ribu hektar hutan. Asap tebal menyelubungi bandar sehingga memaksa orang ramai meninggalkan kediaman. Pihak berkuasa mengisytiharkan perintah berkurung pada pagi Sabtu di kedua-dua wilayah itu sehingga tengah hari waktu tempatan bagi memudahkan pergerakan mangsa dan petugas kecemasan. Saudara, ini pula mengenai protes besar-besaran kumpulan petani Perancis. Sekatan jalan raya yang dilakukan petani sejak lebih 2 minggu lalu dihentikan. Dua kesatuan ladang utama Perancis mengumumkan pengantungan protes menggesa penunjuk perasaan untuk mengeluarkan traktor mereka dari jalanan. Bagaimanapun, petani terus mendesak tindakan segera kerajaan ke atas harga hasil ladang yang rendah, peraturan hijau dan dasar perdagangan bebas di negara itu. Protes dijangka berterusan sehingga tuntutan mereka dipenuhi sekaligus menimbulkan cabaran besar pertama untuk Perdana Menteri baharu Gabriel Attal. Tunjuk perasaan turut berterusan di lokasi lain di Eropah termasuk Spanyol, Itali dan Greece. Di Pakistan, penyakit pneumonia dalam kalangan kanak-kanak meningkat ketika musim sejuk berkabus. Wad kanak-kanak Pakistan dipenuhi pesakit yang menghidapi batuk dan paru-paru yang menegang. Kadar vaksinasi yang rendah memburukkan lagi keadaan. Pakistan mengalami musim sejuk luar biasa kering dan sejuk menjadikan kanak-kanak terdedah kepada jangkitan pernafasan. Bulan lalu lebih 18,000 kes radang paru-paru dan hampir 300 kematian dicatatkan di wilayah timur Punjab. Menurut UNICEF, separuh daripada kematian radang paru-paru kanak-kanak dikaitkan dengan pencemaran udara. Kerajaan wilayah melanjutkan cuti sekolah, memendekkan waktu di bilik darjah selain mewajibkan pemakaian pelitup muka dalam usaha untuk melindungi kanak-kanak. Baik saudara, berita dunia berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.